Nah, sihir tak boleh, sihir tubik kau tokat air. Boleh ha. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak mukjizat. Sehingga ratus. Nah, ratus. Imam Syekh Mutawali Sya'rawi, seorang ulama Mesir, dia sebut ratus jenis mukjizat dihimpun daripada riwayat-riwayat dalam kitab beliau Mu'jizatun Nabi. Nah, beratus-ratus ada. Paling banyak mukjizat. Nah, Nabi Musa buat keluar air kok celah batu dengan katok tokat. Nabi Muhammad SAW satu hari sahabat kata tak ada air ni, asal masuk dah. Nak ambil wuduk gua ni, air ada dalam beledi muat 5-6 orang ni ambil wuduk. Orang ratus-ratus. Nabi kata buat air beledi. Orang puak mari beledi bijana. Nabi Allah tangan gini tubik air kok celah jari. Bukan kok jong, kok celah. Hadis ni sebut dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Muwatta', kitab-kitab sahih belaka. Faham? Tubik kok celah ni, tubik air. Sahabat kata boleh minum, boleh ambil wuduk belaka. Ramai mana orang tanya masa tu mung 1,500 orang. Tubik air kok celah jari. Hebat daripada Nabi Musa lagi. Tubik kok celah batu. Celah batu munasabah. Cuma katak tu lah mukjizat. Kok celah jari. Batu orang ulama-ulama sepakat air yang paling mulia adalah air yang keluar kok celah jari Nabi. Nombor 2 air kolam Kausar. Nombor 3 air Zam-Zam. Nah, air-air hak lebih-lebih. Kita Coca-Cola, faham? Bodoh. Bulan terbelah di zaman Nabi SAW. Bulat kereta terbelah dua. Sahabat tengok dengan mata lendek. Nah, hak musyriki Mekah tembak lari. Dia kata sihir kok. Tembak lari, tak mau tengok, takut jadi beriman. Nah, bulan bulat belah dua. Nah, lepas tu takut semula. Batu wisalang ke Nabi. Sahabat dengar belaka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat kata ke mana? Batu cakap. Nah, batu cakap. Mujizat. Awang ikut Nabi. Nabi pergi sini, awang ikut sini. Tak muri panah kepala. Kita anjing ikut. Hidup. Tak. Berhenti rabak labu putih. Dah pakai kawan. Dalam gitu tak mau ikut kot. Batu orang yang tak mau ikut ni golongan-golongan yang nak lawan Islam ni, lawan Nabi sebenarnya. Golongan ni bukan golongan nak mendatangkan perkara makruf atas muka bumi. Nak buat manusia. Tengok dia ada dalam TV tu. Hak dia duk galak ngap joget, menari. Nak rancangan menari. Laki bini nusuk ada celok kakak laki sambut kat belakang. Laki pulak lepo lekat kat atas kipas, bini pulak sambut. Bang. Nak tunjuk joget laki bini. Bodoh pada beruk. Nak. Dak malu tak ada maruah, dak rasa air langsung. Nak. Dah lah rakyat tu buta tuli jahil tak tahu benda. Disogokkan pula dengan perkara yang menambahkan kebodohan rakyat. Qahar bodoh. Nak. Benda maksiat, benda muka. Nah. Orang kata arak tak boleh haram-haram. Arak mendatangkan untung. Nah, cukai dan sebagainya. Jawab semua. Nah, ni golongan-golongan sesat. Kita cari makan belaka. Memang orang cari makan belaka. Tapi jangan. Kalau orang sesat, kita duduk sebelah dia. Tak boleh. Ni bab akidah ni. Senang semua. Kalau nak senang piti siapa tak mau piti. Tapi jangan siapa gada agama. Golongan-golongan yang terang dah sesat ikut juga. Ikut juga dengan kita babah habis. Sedangkan Tuhan beri hidup sekali seorang ni. 2 kali tak ada. Pandailah jaga-jaga iman dan akidah kita. Mukjizat Nabi lagi, uta sujud kepada Nabi. Uta mana sekolah? Sahabat kata, "Hei Rasulullah, uta ni tak sekolah." Sahabat dah kata tak sekolah. Uta ni tak berakal. Tapi sujud padamu, kami berakal. Patut kamilah sujud padamu. Sahabat kata. Mana uta ni tak sekolah cerdik sujud pada Rasulullah. Mulianya Rasulullah dan reti bahasanya uta.
Uta hormat ke Nabi. Orang ni lawan Nabi. Bodoh pada uta. Nah, cerdik uta. Nah. Tapi kalau dia kita marah, kasar lu. Bukan kasar, hakiki. Kabo. Nah, mu nak main go, nak projek, nak buat jawatan. Nak buat stadium, nak buat benda nak buat kemajuan. Nak buat Formula 1, nak buat benda lagi, lomba powerboat. Tak ada masalah. Jangan lawan Rasulullah. Nah, jangan lawan agama. Hak agama jangan lawan. Nak maju lah. Mu nak buat apa cakap? 45,000 cakap. Ada masalah. Nah, tak usah kata 80 cakap mesti bangau. Nah, jangan agama kita lawan. Tengok ni jadi punah habis ayat. Nah, jadi berzina, jadi apa budak-budak muda tak kenal agama. Nah, digalakkan maknanya buat benda-benda hak lara. Nah, mukjizat yang paling hebat, yang paling besar adalah Al-Quran. Tu. Hak tu segi tinggal kita boleh tengok. Nah, ada di rumah kita. Atas robok. Ada robok dalam kereta. Itu mukjizat tu. Sebab apa mukjizat pula Quran? Sebab tidak ada buku yang boleh tanding. Tak ada pengarang yang boleh lawan. Mukjizat. Boleh khabar dah keadaan bumi ni mengelilingi matahari, sambil bumi mengelilingi matahari, bumi pula berpusing, dan matahari sambil dikelilingi matahari dari bumi dan planet lain berpusing juga matahari. Mana ada orang khabar? Buku lain ada khabar. Baru ceh ni 100 tahun baru kaji. Quran 1400 tahun dah. Nah, khabar tentang kaji hidup, maknanya sains kemanusiaan, kaji hayat, masalah cakrawala, masalah bintang, masalah hombok pasang suhu, ada khabar berlaku. Mukjizat tu. Akhir zaman berlaku begini. Dah. Tu panggil Quran mukjizat. Nah, cerita-cerita yang tak berlaku sekarang awak tengok berlaku dah macam cerita dalam Quran. Buku lain mana ada buat gitu. Nah, tu mukjizat tu yang kita kena pertahankan sampai ke akhir hayat. Akhir sekali dan yang paling besar Quran ada di rumah kita. Tu dari segi cerita, dari segi bahasa, tidak ada seorang ahli bahasa yang dapat menandingi kesedapan ataupun keindahan bahasa Quran, balaghah dia. Dalilnya penyair-penyair yang bijak dalam bahasa Arab, macam-macam lenggok bahasa Arab, macam-macam rahsia bahasa Arab. Nah, yang hebat-hebat semua mengakui bahasa Quran tidak ada orang boleh tanding. Jadi bahasa pun mukjizat juga, bukan kandungan saja. Nah, jadi Quran daripada segenap segi menjadi mukjizat, iaitu mengalahkan tandingan manusia. Nah, ada cerita kejadian lalat, cerita binatang-binatang dalam Quran, cerita kelebihan madu lebah. Nah, memberi manfaat kepada manusia. Leni rabi madu lebah belaka. Nah, situ madu, sini madu, nisa madu, tu madu, gula madu, lenah madu, habis madu belaka. Nah, 1000 tahun dah Quran khabar. Tu kita tak mau ikut. Kita mengaji ngak Quran masih cek mak suruh ngaji Quran junjung bila besar lawan Quran tu. Tu kata manusia sesat. Likulli alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap 1000 orang seorang masuk syurga. 999 cak boliau. Faham? Lawan Islam, lawan ulama. Cak giram mari. Nah, tengok ni beragak calung ni. Gitu. Tangan macam ratai. Lawan Islam. Selawat juga. Selawat apa? Dah kita lawan jamaah Islam. Orang beri peluang mereka tegakkan kebenaran dan keadilan, tak buat. Nah, orang lain yang pula lama dah menjadi tok imam. Subuh bahanau rakaat, ramai orang nak ikut. Faham? Isa 28 rakaat. Jeng lama. Nah, subuh dak buat. Dah tak ada terus. Jadi tukar agama, ikut. Rosak dah tok imam ni. Suruh turun, dak turun. Nah, dia bila tok imam buat salah sama, kita kena tegur dalam sembahyang. Nah, tok imam dah ingat baca Fatihah, subhanallah. Subhanallah. Tapi tok imam tayat awal lepas tu bangun gimnastik 2 kali. Nak kata gua ni. Nak subhanallah, jeng dah. Waktu jeng dah. Jeng dah, tegur gitu. Faham tak?
Nah, ada benda yang kita tegur saja, ada benda yang kita kena suruh dia berhenti. Pasalan khabar jadiah jadi tikmang orang lain yang pula pasal tak kena sangat dah. Dah. Dia gitu. Pemerintah gitu kok. Kalau sikit-sikit relevant lagi ya. Kita tegur tapi dah pusing sampai habis, rosak habis orang. Turun tamu turun, tikmang tambah aku nak ditikmang kau. Ikat teruk langsung faham? Gitu kan. Dan setengah daripada mukjizat itu Isra' dan Mi'raj, wallahu a'lam. Banyak soalan kat ni. Soalan yang pertama, apakah hukumnya saya menggantung kalender yang ada gambar-gambar ulama dalam rumah seperti tokoh-tokoh ummah semasa? Ada orang kata malaikat rahmat tak masuk dalam rumah jika ada gambar bernyawa dalam rumah, betul ke? Yang kedua, betul ke, bolehkah Ustaz terangkan tentang sistem pembelajaran di pondok-pondok tempat kita ini, walaupun di Kelantan ataupun di Patani, ke dari segi kehidupan mereka, tempat tinggal mereka? Ini tahu. Baik. Soalan yang pertama, dia kata dia letak kalender gambar ulama dalam rumah. Lepas tu ada orang kata malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kalau ada gantung gambar bernyawa. Baik. Asalnya suatu hadis. Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kadbun wala junubun aw kama qala. Dan hadis yang seumpama dengan itu. Malaikat itu tidak masuk di dalam rumah yang ada di dalamnya gambar. Dan orang yang junub dan anjing. Kita tinggalkan anjing dengan orang junub, gambar. Baik. Jumhur ulama mengatakan gambar yang dimaksudkan di sini gambar-gambar bernyawa, seperti gambar wima, gambar burung, gambar orang yang dijadikan sebagai perhiasan. Gambar-gambar yang tak nyawa tak masuk, tak ada masalah. Ulama-ulama kebanyakannya bersetuju bahawa tak masuk di sini malaikat rahmat. Adapun malaikat lain masuk. Malaikat hak kiri kanan, kiraman katibin, kaki atik itu masuk. Yang menandakan kejahatan dan pahala semayang kita itu masuk tu. Jadi malaikat yang merahmati rumah. Malaikat yang merahmati rumah. Baik. Ijma' ulama bahawasanya patung-patung yang dijadikan sembahan kalau duduk dalam rumah memang tak masuk malaikat rahmat. Itu jadi patung sembahan. Walaupun tidak sembah patung tu dulu, tapi ini taruh lagi tak baikong tu. Tak sembah dah, dia masuk Islam dah. Tak masuk. Yang berlaku khilafnya masalah gambar bernyawa ni. Macam gambar orang digantung dinding. Gambar wima abuh dinding. Jumhur ulama mengatakan gambar juga dikira sebagai patung. Tak masuk juga malaikat rahmat. Kemudian berlaku pula khilaf di kalangan yang mengatakan dengan sebab gambar. Ada yang mengatakan gambar penuh. Dan dia akan mengatakan kalau gambar itu separuh, sekiranya diberi nyawa tidak hidup, maka dimaaf pada syarak. Banyak sangat kau. Jadi kita himpunlah, kita jamak, iaitulah apa yang telah disebut oleh ulama-ulama mutaakhirin. Maknanya kalau gambar-gambar itu bukan tujuan perhiasan, nak mengingatkan manusia kepada akhirat, seperti gambar imam yang adil, maknanya pemerintah menteri yang adil, ataupun maknanya ulama akhirat, maka ada setengah pendapat mengatakan harus pada syarak, walaupun ada yang mengatakan tidak harus juga. Jadi masalah gambar ulama dan gambar raja atau pemimpin yang adil ada khilaf di kalangan ulama. Faham? Ada disebut di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dia nak tahu sistem pembelajaran kalau pondok-pondok. Kalau pondok maknanya sistem pelajaran pondok ni, sistem mengaji kitab macam kita ni lah, menadah kitab gini. Umur tak ada kira berapa-berapa. Macam di Pasir Tumbuh, macam dia dekat kita ni, Bukit Jong. Umur tak kira berapa-berapa pun. Masuk umur 7 tahun berapa? 77 berapa kau? Masuk. Tapi umur 70 pun ndak anda alik betul dulu diajar. Diajar. Semua kitab-kitab hak rendah-rendah dulu masuk. Kitab tafsir rendah-rendah dulu. Kitab nahwu hak rendah dulu. Biasa Matan Jurumiyah. Lepas Matan Jurumiyah baru kitab Mukhtasar. Lepas Mukhtasar baru Syekh Khalid, baru naik kitab lain pula Mutammimah apa semua. Kitab-kitab hadis belajar istilah mustalah hadis dulu.
Nah, rendah-rendah dulu, hadis 40 dulu. Nah, nadah. Habis kita ni dengan tok guru ni pas subuh pukul 8 tok guru pula pergi naik. Pukul 11 tok guru ni pula. Ataupun tok guru tulis kitab lain pula. Pas Zuhur 2 kitab pula. Pas Asar rehat. Pas Maghrib 2 kitab. Pas Isya 2 kitab. Lepas tu tengah malam cari hak kepala telaah pandang-pandang pula. Dengar nadah dalam pondok dia. Nah, 3 kitab semalaman ke? Duduk dalam 15 tahun aling. Nah, dia gitu. 3 tahun dia jadi tok bilal. Tok imam. Faham? Banyak kitab yang dipelajari. Gitulah. Dah waktu malas tak mau ngaji nak alik nikah, pergi alik. Ada masalah. Nah, kalau mengaji lama bersungguh-sungguh boleh jadi alim. Nah, ngaji sekadar nak lepas nak erti sekadar yang mampu saja tak ada masalah. Dia tak ada umur, tak ada tahun. Tak ada periksa. Nah, dia gitu. Biar ikhlas dah lah. Ada makan masuk sendiri lah. Buk pergi pondok. Nah, kena masuk sendiri. Kalau lik tani tu canggihnya dia goreng atas tong gas. Kita gas jauh pada dapur gas. Dapur suku tak. Lepas tu ayah gas. Dia atas gas tu. Faham tak gas? Siang ni canggih gas, tong gas. Atas mucung dia tu, ceng situ colok. Ceng situ, zuh tu biar api kot tong gas. Faham tak? Lepas tu kuali pun atas telinga dia. Telinga kita pegang. Jadi itu kudah. Goreng tak tu lah. Kita tengok goreng tak gas. Berapa kembur tu pun takut tak. Biar tak naik buah aku. Mula-mula kan. Tak aja tengok. Tu canggih siang. Nak kita dah nak buat. Kita kena jauh. Tulis situ kena 30 kaki daripada dapur. Tulis di surat. Nyanyi. Dia canggih goreng tak tu terus. Nak 5 riyal sebocong. Kita beli 15 riyal tahun depan orang mari. 20 orang. Nah. Lepas tu gitu lah. Makan tengah hari goreng. Nah, dang sudah. Nah, dia banyak mengaji lah gitu. Lepas tu nak tembak tak mengaji lah. Lepas tu balik kampung tak alim. Orang ngajar tak ada. Duduk bawah pondok maidang. Kali kira jenis kepala pengat. Nah, kalau sekolah lain, sekolah masuk belaka. Nah, dia gitu. Mana nak ikhlas sungguh. Nah, makan sendiri. Nah, tapi baguslah maknanya berjemaah semua pagi petang siang malam, duduk dengan tok guru semua, dah bertahun-tahun, kurang-kurang muda alim pun balik boleh jadi tok imam. Dia gitu. Bahasa nak gigi ya. Soalan terusnya, semasa saya solat, saya dapati kain yang saya pakai itu di bahagian yang basah itu menyebabkan aurat bahagian paha saya ternampak terang. Soalnya adakah sah solat saya atau perlu diqadhakan semula? Jawabnya dimaaf pada syarak. Kain basah tadi dia terkena di kain kita lekat di paha nampak warna kulit, maka kita pun cabut dengan segera. Makna cabut gini, kain kita basah ni katakan paha. Bila kain tu basah bekas ambil mau junuk tadi, kain basah pak lekat di paha nampak warna kulit. Kain basah, kalau kain tu warna hitam tak apa, warna putih nampak warna kulit tak? Kita kena tarik gitu biar tak nampak warna kulit. Kalau kita duduk atas paha gini, tahiyat, nampak dah atas paha ni kena air tadi, nampak warna paha. Biar dulu lah nampak, hukumnya batal sembahyang. Faham? Jadi kita kena akad biar tak nampak. Dia sama macam najis jatuh atas lengan kita. Tengah tahiyat awal, tarik cicak kering, tarik tiku kering. Hak tak basah tung jatuh atas lengan baju. Kita pun kena tolak dengan segera, tak batal lagi sembahyang. Kita terkarang sikit hak dulu, batal sembahyang. Begitu juga dengan terbuka aurat. Nah, lebih-lebih lagi tak batal. Hak ni pun tak batal. Hak ni nampak gitu warna kulit, terbuka aurat tak batal lagi kalau kita betulkan dengan segera. Nah, kita tengah sujud, mayang bira pokok, lah kebun, mari kera selok kain. Kera memang nana dia. Nah, tu nak luar lalang tak akal. Wah, akal. Kita pun tutup lalu, tak batal. Kalau kata kat giah biar sedap kau sejuk kan. Maknanya batal lalu tu. Kita pun tutup segera tak batal. Melainkan berulang-ulang kali tutup baru batal. Berulang kali. Kera selok kita tutup. Benda main tu petang. Tu gitu batal tak jadi sembahyang dah tu. Acak benar. Jadi setakat hak basah gini dimaaf pada syarak. Tengok lekat akad gitu. Kawasan aurat lah, kawasan tak aurat apa.
Saya khawatir dengan makanan yang disediakan di kantin saya itu berkenaan dengan lauk ayam yang saya bimbangi ia tidak dibersihkan dengan baik. Apakah hukum saya makan lauk itu? Saya juga bimbang ia meninggalkan hafalan Quran dan hadis saya. Baik. Gini, kalau kita rasa bimbang, ada tak korenah ataupun alamat nak bawa kepada kebimbangan? Tak ada tu was-was dah. Ada korenah, ada dalil-dalil yang menyebabkan kita khawatir. Tu tak apa. Umpamanya kita tengok cara budak-budak buat kerja dengan tangan kotor apa semua, dia mari rasa bimbang. Tu maknanya ada korenah, ada dalil. Tak apa, kebimbangan itu direstui oleh syarak. Tapi tengok orang bersih, tengok dapur bersih, saja-saja mari bimbang saja gitu, tidak disukai syarak. Jadi kalau kita rasa bimbang, hukumnya pada segi fiqh, lagi tak nampak bukti, hukumnya boleh makan lagi. Nampak bukti baru tak boleh makan. Tapi atas warak tadi, kita kena jauhilah atas perkara yang kita khawatir. Saya hidap penyakit kulit. Saya selalu dapati pada kain saya ada nanah melekat pada kain saya. Dok cakap nak basuh kain saya, kalau pakai je mesti ada nanah melekat. Adakah sah salat saya dengan keadaan tersebut? Jawabnya sah, dimaaf pada syarak. Janganlah kita bubuh nanah tu dengan sengaja pada kain. Dia kudih tu biar mau nanah kesak tu biar sak. Yang dah maaf ni sebelum daripada semayang nanah tu neleh banyak kita pun takbir juga, tak basuh lagi, tak sah. Tapi kita kesak dulu, tubik lagi. Kesak tubik tak banyak, tubik kat kudih tu saja, kita akan takbir sah. Dipanggil maaf pada syarak kerana sedikit. Saya beritahu jika kita, ustaz saya khabar, jika kita lupa ayat Quran yang kita hafal adalah berdosa. Mana pula jika saya menghafal hadis dan saya lupa hadis itu, adakah berdosa juga? Sila jelaskan. Baik. Masalah dia kata kalau sengaja lupa ayat Quran berdosa. Lepas tu dah lupa hadis, kita terang Quran dulu. Gini, kok mana berdosanya lupakan Quran? Kita hafal Quran 30 juzuk. Lepas hafal dah 30 juzuk, kita kena buat hafalan lah sama-sama supaya 30 juzuk tu tak lari. Kita pun hafal, umpamanya tiap-tiap hari kita baca 2 juzuk atau 3 juzuk. 10 hari tamat, 10 hari tamat supaya hafalan tidak lari. Dalam kita dak buat 3 ni juga hilang juga hafalan, tak berdosa. Itu kelemahan manusia. Tapi kita dah hafal 30 juzuk, kita malah nak menghafaz, malah nak mengulang. Malah 3-4 hari tak baca kali Quran, lepas tu hilang 1 juzuk berdosa. Situ. Begitu juga orang yang dia nak masuk kelas tahfiz, dia dang 5 juzuk. Lepas tu nak masuk sekolah biasa pula. 5 juzuk tu dia tak boleh hilangkan. Dia tak berdosa, dia berhenti walaupun niat nak ambil 30 juzuk. Sampai kat 5 dia rasa tak gerak dah, ataupun dia nak buat sekolah lain pula. 5 juzuk ni wajib kena pelera. Maknanya dia kena ngapal semua, kena mengulang, kena baca semua, kena murata semua supaya 5 ni ingat dalam hati dia sampai dia mati. Dia pun ingatlah hari-hari dia baca juzuk sehari. Ada juga berlaku lupa, tak berdosa. Tapi dia sengaja malah nak ngapal, malah nak mengulang, akhirnya jadi lupa. Situ baru berdosa. Dah hadis, kata ulama-ulama, tidak berdosa kita terlupakan hadis. Walaupun dulu kita ingat 1000 hadis, sekarang ingat 800 je. Pasal kita sibuk dia ni. Tapi hak berdosa ni kita sengaja melupakan, aku tak boleh ingat dah hadis aku ada, waktu baru jadi haram. Dengan sengaja. Soalan seterusnya. Pada satu hari, satu malam yang indah, saya melakukan dosa melibatkan saya dengan Tuhan. Akhirnya hal ini diketahui oleh orang ramai. Jika orang lain bertanya kepada saya, adakah saya mesti mengaku dosa atau tidak? Jika saya tidak mengaku, malulah saya kalau mengaku, ustaz. Dia itu suatu malam yang sangat indah. Dia melakukan dosa. Dosa dia ni malam yang indah ni. Dosa dengan porong dia. Umpama dia berzina. Dengan awet dia. Kemudian orang tak tahu. Kemudian orang tahu cerita ni. Orang tanya pada dia, dia kena mengaku ke tak? Jawabnya tak wajib mengaku. Tak wajib pun kita mengaku. Kerana Nabi pernah menghalau seorang laki-laki yang mari nak cerita pengakuan zina pada Nabi. Tapi dah mengaku dah 4 kali, dikenakan hukuman hudud. Mana Nabi kata secakap air balik-balik tu lah. Dah nak khabar saya belah melakukan zina ni. Nabi tak boleh jadi 4 kali mengaku. Tak. Mengaku kat gikan sabit hukuman hudud. Jadi maknanya ulama kata orang yang melakukan zina, bila orang tanya zina, tak zina, tak wajib pun kita mengaku. Faham tak lagi? Dia gitu. Kalau mengaku malulah, tapi ingatlah, mu jangan mengaku kepada orang ramai, mu kena wajib mengaku kepada Allah Taala mu telah melakukan dosa. Lama depan Allah pun tak mu mengaku, tak bertabat juga balik awal tu. Adakah dosa jika mu
membuka aib orang pada isteri saya, kerana saya mendapati dia terlalu rapat dengan isteri saya. Saya nak menjauhkan isteri dia dengan sebab dia ada hati dekat isteri saya. Baik. Jadi isteri dia ni main kayu 3. Syok dengan orang lelaki lain pula. Biasa ni dalam masyarakat, sebut lagi masyarakat, macam-macam hal. Kadang-kadang dia tengok sepasang suami isteri dalam cukup aman damai, sebenarnya dia ada masalah masing-masing. Semua orang ada masalah. Ada orang isteri dia terlapor backing dia. Terlapor backing sangat, jadi masalah. Siapa dia jadi tak senang duduk rumah, jadi kecuk geruk umur. Tu terlapor backing. Ada orang dia mau cerita masalah dia, buat apa pula masalah? Backing sangat, dok manja berdoa lalu. Pula dah. Ni manja berdoa lalu. Jadi guna dah jadi lugar gitu. Faham dah? Pada lepas sama. Jadi semua ni tak lepas pada masalah manusia ni. Sebab manusia ni dia manusia, maknanya benda yang lemah. Ada kekurangan apa? Baik. Jadi dia nak terus renggang, tak perlu dia buka keaiban. Laki-laki yang rapat dengan bini dia ni, dia nasihat isteri dia. Nampak tak? Fa'izuhunna, nasihat mereka itu. Nasihat. Kemudian beritahu kepada laki-laki itu. Laki-laki tu degil juga. Kalau awak degil, saya terpaksalah membuka maknanya keaiban awak yang telah awak lakukan ini demi untuk menyelamatkan rumah tangga saya. Dia dengar itu tak boleh. Main benda isteri orang. Dia style orang putih. Putih tak apa, isteri kita rapat dengan tu, keluar dengan orang ni, dating orang ni, makan orang tu, tak ada masalah. Dibolehkan. Cium pipi tak apa, dia tak boleh cium mulut je. Isteri kita orang putih, dia boleh cium mulut dengan lelaki lain. Cium pipi tak apa, cium dahi, cium tiok tak apa lagi. Faham tak? Selang hak dalam lansia ni nak jadi gitu lah. Lapor bebas, isteri dia rapat dengan tu, rapat dengan ni. Isteri mana? Wife I keluar dengan Datuk. Keluar dengan Datuk. Dia teman Datuk main golf. Faham tak? Lepas tu dia pula jadi kayu golf. Datuk tu. Faham? Duk main gitu, rapat dengan ni. Laki dia rapat dengan bini dating tu pula, duk main musing gitu. Tak ada I tak ada kisah. I tak ada jealous. Isteri I dengan siapa-siapa, dia bukan bercinta. I tak rasa apa. Memang tak rasa apa membapak dayus. Jangan lapar tangga gitu. Setakat kalau isteri kita cakap dengan orang biasa, tu tak perlu dah. Tanya khabar apa semua. Ni siapa tak boleh tanya khabar. Ni tambah ke postman apa boleh bati postman. Dia tengok cakap dengan bini dia. Postman tanya postcode sini berapa. Bini dia jawab 013 445 6312. Faham tak? Jambah lalu lapor boleh bati postman. Tu doa lalu pula cemburu jangan menebang pula. Kawan laki kawan dia dulu jumpa tengah jalan. Kawan sekolah bini dia dulu jalan-jalan jumpa laki dia tunggulah kereta, bini pergi beli barang. Bini keluar daripada kedai, kawan sekolah bini dia dulu jumpa depan pintu kedai, tegur lu duduk di mana lah ni, ngamuk rumah lagi untuk lelaki bodoh. Doa lalu pula tu. Lain yang mana siapa tepuk-tepuk belakang sikit-sikit tekuk. Cakap gitu saja. Jangan kita nebeng dan jangan terlampau boros sampai jadi macam barat. Bebas sangat bini. Jadi hak ni begitulah kaedah dia. Beritahu dengan terang. Adakah dosa jika saya menipu untuk mengelakkan diri dari hadir tempat yang mengalahkan penggalan bebas dan pendedahan aurat wanita? Dosa tak dosa, dia panggil bohong sunat. Bohong sunat ada di dalam Islam. Ada orang ngajar dia tak ada bohong sunat, bohong haram belaka. Tu tak erti gitu. Tak mengaji hadis Nabi. Nampak? Nabi kata tak jadi bohong kalau nak menyelamatkan manusia. Orang balah kita bohong, dia pun jadi tak balah. Nabi kata tak bohong tu. Maknanya bohong yang tidak haram. Nak menyukakan hati manusia, bohong jadi orang jadi suka, hak sedih jadi suka, tak apa. Ni gitu juga. Dia bohong bos pejabat dia. Bos pejabat dia suruh pergi juga. Nampak? Pergi suruh berarok dera itu. Kalau mula turun, tak ada orang hari ni bawa dera. Namaan calon pergi mengena turun. Dia pun reka tulis surat. Di khabar tok dia nak nikah. Faham tak? Nikah lain pula. Padahal reka je supaya dia tak arak dera. Jangan main, dera tu haram. Syiar fasik, syiar zalim, akad haram dah. Dasar kata jadi tukang pering, tukang jahit, lagi tanggung dosa besar. Tukang bawa dosa dah. Dia pun bohong sunat. Khabar sakit perut tak percaya. Khabar tok nak nikah seorang lagi dengan mak lempit. Faham? Tak apa kan. Boleh tahu Allah parok tok membahas orang muda.
Baru-baru ini isteri saya ada buat teknik rebonding rambut dan mencantikkan rambutnya untuk saya, dan dia sentiasa menjaga aurat. Soalannya, apakah haram seorang wanita itu mengubah suai fizikal rambutnya yang telah sedia ada? Wassalam. Baik. Orang perempuan, isteri yang ada suami, boleh berhias untuk suami dengan keadaan perhiasan yang tidak kekal dengan jalan pengubahan. Benda maksud, dia boleh ubah bentuk tubuh dia yang tidak kekal untuk suami. Kekal tak boleh, melainkan kerana kecederaan atau kecacatan. Contoh kecacatan, mulut rabik, mesti dia rabik mulut. Nah, rebah motosikal baru ni, bang di sepoket rezek rabik sini, jadi bini dia pun pergi hospital jahit dia comel semula. Tu panggil kekal tak? Kekal jadi comel semula tak? Kekal tu ada darurah, belanggar, accident, rabik, tak apa. Nah, tapi kalau hak molek dah buat pengubahan tambahan jadi comel yang kekal, haram. Seperti bubuh pendahan plastik. Pipi tarik bubuh plastik dalam, dada buat kembang ni bubuh plastik dalam, kekal, hukumnya haram. Hak ni kekal tak rebonding? Tak kekal, 3 bulan khetel mula. Faham tak? Ada kan orang jenis rambut khetel. Nah, rambut jenis khetel rambut macam ke, bukan kata bulu jagung, macam ke pukat ceru. Faham tak rambut ni? Nah, jadi tu laki kata Allah lugarnya tengok rambut. Muka comel pasal tengok itu pakai tudung, muka rambut tengok begitu macam Cina gila. Faham tak? Jadi dia kata wak luruh jadi lugar dalam ni tengok. Dia pun wak luruh. Luruh tu dipanggil ubah surah, tapi tak kekal, bukan luruh sampai ke mati. 2 bulan jadi tu semula. Setengah ulama dipakai dalil ni dak pengubah suaya yang tidak kekal dimaafkan pada syarak. Hak kekal haram. Jadi bolehlah berhias untuk suami. Soalan seterusnya, hukum orang yang telah berhutang walaupun sikit tapi selalu tangguh. Orang yang berhutang tu selalu sebut, hutang awak tak bayar lagi. Masalahnya dia tak cuba nak selesaikan hutang dia tu sampai dia lupa, akhirnya hutang itu tak dibayar. Orang yang beri hutang tak teramuk nak minta dah, sebab acak sangat berhutang. Minta jelaskan sedikit masalah seperti ini. Baik, bila kita berhutang sampai masanya baru kita wajib bayar. Umpamanya saya berjanji berhutang dengan awak, saya bayar bulan 4 tahun 2009. Jadi bulan 3 dah wajib bayar. Dah ada piti dah? Sunat bayar. Dah wajib bayar. Wajib bayar hutang ni bila ada piti sampai tarikh yang dijanjikan. Tak. Tapi kalau orang yang memang minta wak lambat, hukumnya haram lah. Kalau orang yang terlupa lain. Dia niat nak bayar tapi terlupa semua jenis makna. Tak, kena minta. Minta tu. Ni bukan makna dah minta tak bayar, akhirnya malah nak minta dah. Dia kata minta mula pasal nak beli ni, nak beli tu, nak beki ni, anak nak sekolah, banyaknya sangat. Akhirnya tuang dia hutang malah nak minta, tak bayar tetap juga hukumnya kena bayar. Kalau dia mati kena ambil saka dia bayar pada tuang hutang. Kena bayar juga. Dia beritahu kepada keluarga. Lepas tu kalau ada berlaku kematian, sunat kita khabar mana-mana ada orang yang dia si mati berhutang kepada dia, maka hari dah minta daripada waris. Faham tak? Ini kata gitu. Masa orang beripun nak semayang mayat tu lah, ataupun masa lepas semayang mayat, buat pengumuman pakas-pakas juga tak apa. Tak. Masalah radio yang tak dengar kata ibu bapa, dan kadang-kadang ibu bapa tak ambil tanggungjawab. Anak laki-laki suka lepak, main bola pakai luar pendek dan tak semayang, lawan cakap mak ayah. Anak perempuan yang suka keluar dengan laki-laki, naik motosikal dalam keadaan berpakaian tak menutup aurat. Dan awak lagu ni tak ada soalan mak ayah ni asalnya mak ayah lah, tapi kalau mak ayah menjadi tak bertanggungjawab, masyarakat bertanggungjawab pula. Mak tetap berdosa, ayah tetap berdosa, kita masyarakat pula kena bertindak. Batulah wal takum minkum taifatun. Nampak? Kena ada di kalangan kamu taifah yang yad'una ilal khair, ajak orang buat baik. Kena ada. Maknanya kita ada satu kelompok, kita buat satu badan, pilih-pilih orang, kita berdakwah dalam kampung kita. Jadi gitulah yang sebaik-baiknya, seperti mana yang ditunjukkan oleh golongan-golongan zaman salafus salih itu. Agak kepada ibu bapa, ya bapa dah agak cetang dah. Jadi kita kata ibu bapa dia tak cara itu, cara tak boleh kok, salah kat kita masyarakat. Jadi tegur menegur tu kena ada. Apa ni? Watawasau bis sab, watawasau bil haq. Maknanya umat yang Tuhan kasih ni orang beriman, dan mereka ini beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi tengok budak-budak tegur,
mendekati budak-budak muda. Nah, kita kadang-kadang golongan surau, golongan masjid, dia tak rapat budak-budak muda. Budak-budak muda kata ni seks masjid, lagi-lagi seks masjid lagi. Dia pun malas nak rapat pasal kita tak tegur dia. Tengok budak-budak muda muka corong macam tikus nyorok muka. Nah, budak-budak tengok muka kita takut dah. Nah, kena capur taklah. Bila capur lama-lama dia ada rasa rai malu mata juga. Nah, tegur lo pendek, jangan kata uduh. Comel 2 hari ni. Pak nampak faham no. Dah, kata kita beli dana ke, kita nak beli kat selah. Kata gitu, Tok Imam. Dah, budak bodohnya beli sungguh Tok Imam. Faham tak? Mana sindir-sindir gitu lah. Dah. Budak-budak puang lah kata dia lock belaka. Nah, mana kena ada. Sebab kalau seorang tak boleh kena ramai. Nah, pakat tegur dan sebagainya. Buang perut ikan sisi makanan dan sapau sarak busuk di tepi rumah jiran. Hukumnya haram, tak boleh. Nah, air